Assalamualaikum, nama saya Fatina Syafiqah binti Syahidan, nombor matrik 267973. Pengenalan berkaitan tajuk akidah Islam. Satu, pengenalan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Keutamaan akidah telah jelas diterangkan dalam Al-Quran yang diturunkan pada 13 tahun pertama perutusan Nabi Muhammad SAW. Semasa berdakwah di Mekah, maka tunjang utama seorang individu Muslim itu adalah akidah, yang mana ia menjadi akar kepada ajaran Islam sebenar. Sekiranya diri seorang Muslim itu rosak akidahnya, maka ia boleh membawa kepada kesyirikan dan gugur iman dalam dirinya. Agama Islam juga telah meletakkan hukuman yang berat ke atas kesalahan seorang individu Muslim yang murtad dengan sengaja merosakkan iman dan akidah diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Jamal, nombor matrik 264724. Saya akan meneruskan pembentangan dengan pernyataan masalah. Dalam era pembangunan yang semakin pesat di seluruh dunia, isu berkenaan akidah dalam kalangan masyarakat umat Islam, khususnya di Malaysia, termasuklah kewujudan golongan anti hadis yang semakin membimbangkan kerana membawa pengaruh terhadap akidah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, sikap fanatik yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kini, terutamanya golongan muda, golongan milenium, semakin membimbangkan kerana ianya bertentangan dengan akidah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Abdul Aziz bin Zakaria, nombor matrik 265186. Saya akan meneruskan lagi pembentangan ini, iaitu poin ketiga, iaitu kajian literature. Dalam kajian literature, kami membuat kajian pertama mengenai, yang pertama sekali ialah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran, ia mewujudkan beberapa subtopik, iaitu yang pertama sekali ialah Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah mukjizat abadi Islam. Ia adalah panduan lengkap dan terbaik untuk menjalani kehidupan seseorang dan mencari keredaan Allah. Manakala ilmu pengetahuan pula merupakan seluruh usaha, iaitu sedar untuk menyelidiki, menemukan dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Hubungan antara dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dibahas melalui penilaian tertentu. Nilainya ia bukan sekadar dinilai sama ada banyak atau sikit ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi adakah ia mendorong ataupun menghalangi ilmu pengetahuan. Jawabnya jelas, Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahawa Al-Quran itu sendiri adalah sumber kepada ilmu pengetahuan. Maka sudah pasti sumber ilmu pengetahuan, ia akan mendorong kepada ilmu pengetahuan dan bukan menghalang kepadanya. Seterusnya, subtopik seterusnya iaitu mengenai pendekatan Al-Quran dalam pengajaran akidah. Di dalam Al-Quran, pengajaran ilmu akidah telah termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan pengajaran ilmu akidah ini harus dimulakan sejak daripada peringkat kanak-kanak. Dan dalam pengajaran ini, ia perlu dibawa dalam beberapa bentuk pendekatan. Seperti yang pertama sekali, menggunakan hikmah kebijaksanaan, khususnya dalam menyampaikan ilmu akidah serta ilmu-ilmu lain. Nasihat. Yang kedua, nasihat dengan pengajaran yang baik agar yang belajar itu dapat menerima ilmu akidah dengan baik. Yang ketiga, berbahas dengan kaedah yang terbaik agar lebih berkembang ilmu yang diterima itu. Dan seterusnya, kaedah pengulangan agar mudah menghafal ilmu akidah. Apabila ia mengulang, maka lebih kuat ingatannya mengenai ilmu tersebut. Dan terakhir sekali ialah lawatan dan perumpamaan agar mudah difahami. Bahasa yang tinggi mungkin di dalam ilmu akidah itu, bahasa yang tinggi boleh diperumpamakan dengan bahasa yang lebih mudah. Ialah golongan yang menolak Al-Quran. Golongan menolak Al-Quran ini dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu ada 4 bahagian. Yang pertama sekali, golongan yang menolak nas dengan jelas, seperti Syiah yang muncul daripada ketaksuban kepada fahaman yang tidak benar. Golongan kedua, golongan yang tidak beriman. Golongan ini telah menerima wahyu, tetapi mereka menolak dengan kesombongan dan rasa bangga diri mereka. Yang ketiga, golongan yang murtad. Golongan ini wujud disebabkan rasa yakin, rasa tidak yakin yang timbul dalam diri mereka ke atas
kitab suci Al-Quran. Dan terakhir sekali ialah golongan Ahlul Bid'ah serta fahaman lain. Misalnya golongan Wahabi, fahaman liberal dan sebagainya. Mereka tidak malu untuk mengakui mereka itu beriman dengan Islam. Tapi di dalam hatinya, sesungguhnya mereka sebenarnya hanya dusta dan dalam hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penerangan kepada empat golongan ini, jelas mereka ini menolak Al-Quran, membuktikan akidah mereka itu tidak benar dan terpesong daripada apa yang disyariatkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Suhairil bin Sudirman, nombor metrik 264519. Saya akan menyambung pembentangan berkaitan kajian literatur As-Sunnah. Islam adalah sebuah agama sejagat yang mana ajarannya telah melengkapi keperluan manusia tanpa mengira zaman. Agama Islam yang telah diturunkan bertahun lama ini mempunyai 3 rujukan yang utama, yaitu kitab Al-Quran, As-Sunnah dan Ijtihad. Menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisan Al-Arab, As-Sunnah dari segi bahasa bermaksud jalan, kelakuan, tabiat, keadaan masa hidup, rupa, ketetapan dan kebiasaan. Menurut sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memulakan dalam Islam dengan amalan sunnah yang baik, maka diamalkan dengannya selepasnya, maka ditulis baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan sunnah tersebut dengan tidak dikurangkan dari pahala mereka walau sedikit pun. Dan barang siapa yang menunjukkan dalam Islam amalan sunnah yang buruk, maka lalu diamalkan dengannya selepasnya, maka ditulis ke atasnya dengan balasan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukan dengan tidak dikurangkan daripada dosa-dosa mereka sendiri. Kemudian pengertian As-Sunnah dari segi istilah pula secara umumnya didefinisikan mengikut 3 bidang disiplin ilmu, yaitu ilmu fiqh, ilmu usul dan ilmu hadis. Yang pertama dari sudut ilmu fiqh. Golongan fuqaha mendefinisikan as-sunnah sebagai perkara yang telah pasti datangnya daripada Rasulullah SAW, yang bukan merupakan sesuatu yang wajib. Yang kedua dari sudut ilmu usul pula, para ulama usuliyin seperti Asy-Syafi'i mendefinisikan as-sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul serta tidak mempunyai sebarang ketentuan dalam Al-Quran. Selain itu, dari sudut ilmu hadis pula, golongan muhaddisin melihat istilah as-sunnah sebagai semua perkara yang dilihat daripada Rasulullah SAW, sama ada dari perkataan, perbuatan, sifat kejadian baginda atau akhlak baginda, ataupun berkaitan sejarah baginda sama ada sebelum dilantik menjadi Rasul maupun sesudahnya. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Pelbagai syariat telah diturunkan kepada umat Islam secara beransur-ansur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pegangan hidup sebagai cara untuk menjamin keselamatan dunia dan di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul yang terakhir dan membawa wahyu daripada Allah merupakan syariat, hukum, pengajaran dan seumpamanya kepada umat Islam bagi dijadikan sebagai rujukan. Kesemua ini telah dihimpun di dalam sebuah kitab yang dikenali sebagai kitab Al-Quran, yaitu kitab suci bagi kita umat Islam. Isi kandung Al-Quran mengandungi himpunan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada sebelumnya maupun ketika penurunan wahyu untuk memperbaiki dan menyempurnakan agama. Sesuai dengan peranan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, muslimin dan muslimat percaya dan yakin terhadap segala penerangan Rasulullah yang berkaitan dengan syariat. Terdapat beberapa alasan yang dilontarkan oleh jumhur muslimin, antaranya ialah yang pertama, menerima sunnah merupakan hal yang terkait rapat dengan iman. Hal ini kerana salah satu daripada rukun iman ialah iman terhadap kerasulan Muhammad SAW, di mana ia menjadi satu bahagian daripada bangunan akidah Islam.
Allah turut memerintahkan mengenai keimanan kepada kerasulan Muhammad tersurat secara berulang di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-36. Yang kedua pula ialah keterangan daripada Rasulullah SAW sendiri berkaitan mengenai kepentingan kaum muslimin untuk mengikut sunnah seperti mana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan yang ketiga pula ialah keberadaan kitab Al-Quran menjadi petunjuk penting kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran bersifat universal. Sebagai contoh, ibadah solat, haji, zakat dan sebagainya ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya ialah fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Antara peranan sunnah ialah menguatkan akar pesanan hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis sunnah, melakukan penguat ataupun takkid atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan menggunakan beberapa cara, antaranya menegaskan kedudukan hukum, seperti dengan sebutan wajib, fardu dan ungkapan yang sejenisnya untuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan sebutan haram untuk kategori perbuatan yang dilarang, serta menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. Selain itu, sunnah menjelaskan hukum serta turut meneguhkan hukum yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Seterusnya ialah as-sunnah dan akidah, golongan anti hadis di Malaysia, yaitu Kasim Ahmad. Umum mengetahui kewujudan golongan anti hadis dalam masyarakat Islam kini. Tidak asing lagi, kumpulan ini hidup bermasyarakat yang bercampur dengan umat Islam yang lainnya. Tambahan pula, kumpulan tersebut pada dasarnya cuba menidakkan kedudukan hadis yang berfungsi sebagai sumber rujukan Islam kedua selepas Al-Quran. Kumpulan ini juga mempengaruhi dan menyeru masyarakat Islam supaya berpegang kepada Al-Quran semata-mata sebagai sumber rujukan tunggal. Sejarah kumpulan anti hadis ini telah wujud dari zaman Al-Imam Asy-Syafi'i lagi, iaitu pada kurun kedua Hijrah. Di Malaysia, kumpulan yang menolak kewujudan hadis dan sunnah telah dikesan lebih kurang pada tahun 1985. Kumpulan ini bergiat aktif mempengaruhi masyarakat Islam lainnya mengenai fahaman, idea serta pandangan mereka melalui beberapa saluran penulisan seperti buku, risalah internet dan blog. Bukan itu sahaja, mereka turut meluaskan kefahaman mereka melalui saluran lain seperti majlis diskusi, forum, ceramah dan sebagainya. Percubaan ini dianggap sebagai untuk menidakkan kepentingan serta peranan hadis, mempertikaikan kesahihannya, malah turut menambur fitnah ke atas hadis sahih. Gerakan ini dipelopori oleh Kasim Ahmad dan dibantu oleh beberapa sahabatnya pada tahun 1985. Beliau yang dipercayai terpengaruh dengan Dr. Rashad Khalifah lalu menulis sebuah buku kontroversi yang berjudul Hadis, Satu Penilaian Semula. Selepas itu, beliau mencuba untuk menubuhkan pertubuhan Jemaah Quran Malaysia, tetapi pendaftarannya ditolak oleh Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Dalam era abad ke-21, golongan anti hadis kembali aktif dalam meluaskan fahaman mereka menggunakan laman web individu yang mereka miliki. Bukan itu sahaja, buah fikiran yang dilontarkan golongan ini amat membimbangkan kerana lebih jauh terpesong daripada idea yang awalnya dimulakan oleh kumpulan Kasim Ahmad. Mereka turut bergerak lebih agresif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka serta bergantung sepenuhnya kepada akal mereka sendiri dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, sehinggakan setiap ayat boleh ditafsir oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya Muhammad Najmi Ashraf bin Muhammad Zainuddin, nombor matrik 263192. Jadi untuk pembentangan kali ini saya akan menyambung berkaitan dengan 3 fakta tentang akidah Islam. Pertamanya saya akan bentang berkaitan dengan apakah akidah Islam yang sebenar. Kita tengok pengertian akidah dari sudut bahasa.
Ia berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu aqada, yang bermaksud satu ikatan, simpulan dan juga satu perjanjian yang kuat serta kukuh. Kalau kita tengok dari sudut pengertian istilah, akidah ini bermaksud satu kepercayaan dan keimanan yang begitu kukuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan putus serta tidak terurai walaupun dalam apa jua keadaan. Maka kalau kita tengok juga dari sudut akidah menurut tafsiran Hasan Al-Banna, di mana beliau telah mentakrifkan bahawa akidah ini adalah satu perkara yang berhubung kait ataupun berkait rapat dengan kepercayaan dan juga keyakinan seseorang itu di dalam hati, sehingga melahirkan perasaan tenang, perasaan tidak takut, tidak bimbang serta bersih daripada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat kita fahami bahawasanya akidah Islam ini ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tauhid ini merupakan inti kepada Islam itu sendiri. Dari tauhidlah, dari mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahirlah dan juga wujudnya 3 konsep, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma' wa sifat. Berkenaan dengan tauhid rububiyah, yang mana ianya bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pencipta segala sesuatu dan tidak ada pencipta yang lain yang boleh setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut sifatnya, dari sudut perbuatannya. Maka maksudnya di sini, seseorang itu perlu beriktikaf, perlu beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah Tuhan yang mencipta, mengurus, memiliki dan memberi rezeki kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Kemudian berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah bermaksud seseorang itu beriktikad bahawa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak dan berhak disembah, dicintai serta dipatuhi. Maka di sini kita dapat faham bahawasanya segala percakapan, segala perbuatan yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dalam membuat hukum, menentukan hukum serta peraturan ke atas seluruh makhluknya. Dengan beriman kepada tauhid uluhiyah ini, maka bermaksudnya kita menolak segala perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita mempercayai, mengakui serta menghayati kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebaik yang terakhir ataupun yang ketiga berkenaan tauhid asma' wa sifat ini ialah tauhid asma' wa sifat merupakan nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu agung, yang begitu hebat, yang perlu diyakini oleh setiap orang dengan sepenuhnya serta beriman dengan asma' wa sifat ini. Sifat-sifat Allah inilah yang ada pada Allah, yang tidak ada pada manusia. Maka itulah kita nampak bahawasanya kehebatan dan keagungan sifat-sifat Allah yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Fakta seterusnya adalah perkara sebenar yang orang Islam perlu laksanakan. Yang pertama, setiap individu Muslim perlu sentiasa bertaubat kepada Allah jika melakukan sesuatu perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah. Yang kedua, umat Islam perlu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, yang mana ia dapat menguatkan akidah diri dan sekaligus mampu membantu masyarakat lain dalam membetulkan akidah mereka yang masih kurang jelas. Yang ketiga, setiap individu Muslim perlu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah yang asas seperti solat berjemaah, bertadabbur Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah yang lain. Fakta seterusnya adalah perkara sebenar yang orang Islam perlu laksanakan. Yang pertama, setiap individu Muslim perlu sentiasa bertaubat kepada Allah jika melakukan sesuatu perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah. Yang kedua, umat Islam perlu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, yang mana ia dapat menguatkan akidah diri dan sekaligus mampu membantu masyarakat lain dalam membetulkan akidah mereka yang masih kurang jelas. Yang ketiga, setiap individu Muslim perlu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah yang asas seperti solat berjemaah, bertadabbur Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah yang lain.
Okey, fakta seterusnya adalah pandangan ulama dalam perbezaan akidah. Yang pertama, perbezaan akidah menjadi cabaran dalam menangani masalah perbezaan akidah Muslim pada masa kini kerana terdapat pelbagai kemudahan teknologi yang ada sebagai sumber rujukan manusia. Okey, yang kedua, para ulama mencadangkan kepercayaan akidah dan keimanan manusia kini harus dipupuk dari masa ke semasa kepada semua masyarakat supaya dapat melahirkan persekitaran yang dan cara hidup Islam yang sebenar. Yang ketiga, ulama telah menetapkan garis panduan bagi menjamin akidah sentiasa terpelihara dengan menghukum mereka yang murtad supaya perkara sebegini tidak menjadi kebiasaan dan tersebar luas kepada umat Islam yang lain. Saya akan meneruskan pembentangan dengan perbincangan isu dan cabaran. Menurut Mustafa Abdullah 2016, pada masa kini, umat Islam di Malaysia mempunyai pelbagai mekanisme beragama dalam pelbagai situasi selain keadaan yang bergantung kepada kefahaman seseorang berkenaan ajaran agama itu sendiri. Umat Islam sedia maklum dengan sumber rujukan Al-Quran yang tunggal, tetapi kefahaman individu ditaksir secara berbeza sehingga mewujudkan beberapa golongan berbeza secara ilmiah dan ibadahnya. Hal berkenaan menyebabkan lahirnya kumpulan sederhana, kumpulan fanatik dan kumpulan yang sesat. Menyebabkan isu ini tidak boleh dipandang enteng kerana berkait dengan pegangan akidah berlandaskan Al-Quran khususnya dalam kalangan masyarakat Islam kini. Isu fanatik ini bukanlah merupakan intipati dari ajaran agama Islam tetapi ia adalah sebuah pemikiran daripada individu yang taksub dengan benda yang tidak selari dengan ajaran agama itu sendiri. Di Malaysia, ianya bukanlah satu masalah yang baru, malah umat Islam sendiri telah sedia maklum dek kerana terdapat perjuangan yang dilontarkan oleh sesetengah pihak atau individu yang cetek ilmu pengetahuan dan pemikirannya. Apabila individu tersebut mempunyai pengikut serta peminat yang mempercayai setiap kata-kata yang dilontarkan tanpa usul periksa dan secara memutatuli, maka terlahirlah golongan fanatik ini. Hal ini perlu dipandang serius kerana pemikiran sedemikian boleh merebak dan turut mempengaruhi pemikiran serta akidah seseorang individu Muslim. Sebagai contoh, pemikiran yang ekstremis atau fanatik ini dapat melahirkan golongan yang liberal. Akhirnya, akidah yang sedia ada menjadi lemah dan menjadi tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, saya akan sambung berkaitan dengan cadangan untuk menangani masalah penyelewengan akidah. Cadangan yang pertama kepada individu, di mana setiap individu perlu berusaha dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu syarak serta yang berkaitan dengan kepercayaan dan pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Ilmu-ilmu syarak yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu yang membicarakan serta ilmu yang membahaskan tentang isi kandungan Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang mana ia menekankan berkaitan dengan akidah Islam, berkaitan dengan pemantapan rohani dan sebagainya. Dalam cara ilmu ini juga, bila mana kita betul-betul istiqamah dan berusaha mencari ilmu-ilmu ini, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan dan Allah akan memberi kefahaman yang benar-benar faham berkaitan dengan akidah Islam itu sendiri. Untuk yang kedua, cadangan kepada keluarga, di mana bila kita tengok bermulanya daripada individu Muslim, kemudian lahirlah Baitul Muslim, maka di sini betapa pentingnya cadangan yang pertama tadi berkaitan dengan individu dalam menuntut ilmu itu sendiri. Maksudnya di sini, bila mana individu itu mempunyai ilmu, maka dia berkahwin dan membentuk keluarga Muslim itu sendiri, maka dalam masa yang sama ahli keluarga itu menjadi contoh dan teladan yang baik kepada ahli keluarga yang lain, sama dari sudut pemikiran yang berasaskan akidah yang sebenar, dari sudut syariah dan juga dari sudut akhlak Islamiah yang jelas menurut Al-Quran dan juga menurut As-Sunnah. Dalam masa yang sama sekaligus kita dapat membanteras ataupun
mengekang berlakunya penyelewengan akidah dalam kalangan ahli keluarga itu sendiri. Dan insya-Allah dengan contoh sedara yang baik dalam kalangan ahli keluarga, insya-Allah ahli keluarga tidak akan menyeleweng daripada landasan Islam yang sebenar, supaya mana kita dapat betul-betul faham akidah Islam itu sendiri. Jika kepada institusi agama, di mana apa yang ditekankan di sini, institusi agama perlu memanfaatkan sebaik mungkin masjid-masjid yang ada di seluruh negara untuk mengadakan kuliah, mengadakan ceramah dan sebagainya, dalam memberi penerangan yang lebih jelas kepada masyarakat berkaitan dengan akidah Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat ialah cadangan kepada institusi pendidikan, di mana kita boleh tengok bahawasanya kurangnya penekanan elemen-elemen Islam dalam sistem pendidikan hari ini. Maka cadangannya di sini bahawa institusi pendidikan perlu memperkasakan lagi sistem pendidikan dengan memasukkan elemen-elemen Islam dalam pengajian di peringkat bawahan, di peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat atas, sehingga di peringkat degree, PhD dan sebagainya, supaya setiap individu itu dapat mempelajari ilmu Islam dalam pengajian mereka. Dan yang terakhir, cadangan yang terakhir adalah cadangan kepada pihak kerajaan, yang mana kita tahu bahawasanya dalam undang-undang negara kita pun dah ada dah berkaitan dengan undang-undang kepada individu yang terlibat dengan penyelewengan akidah. Namun di sini pihak kerajaan perlu memperkasakan lagi undang-undang yang sedia ada yang dikenakan kepada individu yang terlibat dengan masalah ini. Dan insya-Allah bila mana kita betul-betul berusaha dan memperkasakan undang-undang ini, maka ia akan memberi pengajaran kepada pelaku dan juga kepada masyarakat umum daripada terjebaknya dan terlibatnya dalam masalah penyelewengan akidah ini sendiri. Kesimpulannya, akidah ialah keyakinan yang kuat pada diri atau hati seseorang. Jika iman ataupun akidah itu bersumber utamakan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka ia adalah iman ataupun akidah yang benar-benar sahih. Mana sebaliknya, jika tidak menepati sumber Al-Quran dan hadis, maka ia digelar atau dinamakan sebagai akidah batil, atau ia adalah akidah yang salah dan tidak patut digunakan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama, akidah merupakan asas keimanan seseorang Muslim, di mana akidah yang utuh adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa kini, kebanyakan bidang termasuklah bidang ilmiah dipelopori oleh teknologi maklumat yang membuatkan dunia semakin terbuka sehingga menyebabkan akidah umat Islam terdedah kepada ancaman terhadap penyebaran fahaman golongan-golongan tertentu. Ini menyebabkan penyebaran fahaman anti-hadis, liberal, sekular dan Syiah dalam kalangan generasi muda semakin membimbangkan. Sebagai badan autoriti agama di Malaysia, apakah tindakan yang diambil bagi membendung masalah ini? Secara umumnya kita ketahui agama Islam adalah agama rasmi Malaysia. Penggunaan teknologi juga semakin berkembang maju di negara Malaysia. Kini yang digunakan sebagai rujukan dalam pelbagai bidang yang ada. Namun demikian, penggunaan teknologi telah disalahgunakan sebagai medium menyebarkan kefahaman yang salah, di mana terdapat propaganda dan maklumat yang tidak tepat. Hal ini membimbangkan kerana boleh mempengaruhi keimanan seorang dari rujukan yang tidak sahih. Bagi menjawab persoalan di atas, terdapat 3 autoriti yang bertanggungjawab menjaga dan menyelia maslahah umat Islam di Malaysia, iaitu Majlis Agama Islam, Mufti dan juga Mahkamah Syariah. Merujuk terhadap masalah penyebaran fahaman dan diayah yang tidak tepat melalui medium teknologi maklumat, Badan Autoriti Agama di Malaysia mengambil pelbagai tindakan, terutamanya dari sudut
perundangan selaras peruntukan perkara 11.4, Perlembagaan Persekutuan beberapa buah negeri telah mengubal undang-undang dan dinamakan sebagai Enactment Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam kepada Orang Islam. Tambahan pula, Kerajaan Persekutuan mengambil beberapa tindakan untuk membendung akidah masyarakat Islam, iaitu melakukan pemantauan terhadap program yang dianjurkan, kedua mengkaji dan memfatwakan mana-mana ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketiga mengadakan kerjasama dengan pihak berkuasa dan lain-lain. Akta 355 Seksyen 6 memperuntukkan bahawa mana-mana yang orang yang mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul atau Nabi, Imam Mahdi atau Wali ataupun mendakwa bahawa dia dan mana-mana orang lain mengetahui peristiwa atau perkara di luar pemahaman dan pengetahuan manusia, sedangkan pengisytiharan, penyataan atau dakwaan itu adalah palsu dan berlawanan dengan ajaran Islam, maka adalah jika melakukan suatu kesalahan ini boleh disabitkan dan didenda tidak melebihi RM5,000 ataupun dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat ketegasan badan autoriti di Malaysia begitu tegas dalam memelihara akidah masyarakat orang beragama Islam, walaupun terdapat setengah pihak yang mengecam institusi rasmi agama di negara ini secara melulu tanpa usul periksa. Bagi soalan seterusnya, menurut Abdul Aziz Omar Ahmad 2009, akidah Islam adalah suatu ilmu yang sangat-sangat perlu dipelajari dan difahami. Hal ini adalah kerana ia menjadi benteng yang kuat untuk mempertahankan diri daripada gejala buruk. Setiap orang Islam wajib mempunyai iman yang teguh agar dapat menjauhkan diri daripada perkara syirik, khurafat dan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Di soalannya, sebagai seorang pelajar subjek akidah Islamiyah, huraikan ilmu berkaitan akidah yang perlu dipelajari supaya dapat membina akidah yang kukuh berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jawapannya di sini ialah ilmu yang berkaitan dengan akidah yang perlu dipelajari adalah terbahagi kepada 5 cabang ilmu, iaitu yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu usuluddin, dan yang ketiga ilmu aqaid, dan keempat ilmu kalam, dan yang terakhir sekali ilmu ma'rifah. Secara ringkas, ilmu tauhid, iaitu yang pertama ilmu tauhid menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kedua ilmu usuluddin pula merupakan ilmu yang membahaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat dan lain-lain. Selain itu, ilmu aqaid pula merupakan ilmu yang berkaitan dengan akidah, iaitu kepercayaan dalam hati. Dan berikutnya ilmu kalam. Ilmu kalam ialah ilmu yang menceritakan berkaitan tentang perkataan dan percakapan dalam kepercayaan manusia. Dan yang terakhir sekali, ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah ialah merupakan ilmu untuk mengenal dan mengetahui, iaitu mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat Rasul dan sebagainya.